Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzah Atirah binti Rosdi, nombor matrik S58873. Saya merupakan pelajar sarjana muda pengurusan pemasaran tahun 3. Bagi memenuhi kelayakan citra MPU 3312, saya akan membentangkan 3 elemen dan 2 aktiviti yang telah saya sertai. Untuk elemen kerohanian, program pertama yang saya sertai ialah bicara buku Islam Culture and History in the Malay World yang dianjurkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar, MPP dan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Program ini dijalankan pada 29 Oktober 2022 pada jam 2.30 petang hingga 3.30 petang di Dewan Sultan Mizan UMT. Objektif program ini ialah untuk memberi kesedaran kepada para peserta tentang Islam dan sejarah dalam dunia. Terdapat banyak ilmu saya perolehi dari program ini, antaranya ialah dapat mengetahui sejarah Islam pada zaman dahulu dan dapat mempelajari kehidupan Muslim di negara lain. Aktiviti kerohanian yang kedua pula ialah The Power of Doa yang dianjurkan oleh Pusat Islam Sultan Mahmud UMT dan Sahabat Masjid UMT. Program ini dijalankan pada 19 Januari 2023 selepas solat maghrib di Masjid UMT dan live YouTube channel PISN TV dan berobjektifkan untuk membuka minda pelajar tentang indahnya berdoa dan memberi kesedaran kepada pelajar bahawa doa merupakan kunci kejayaan. Untuk elemen komunikasi, program pertama yang saya sertai ialah Ucap Tama 2, Intelektual Muslim Asia Tenggara yang dijalankan pada 29 Oktober 2022 pada jam 11 pagi hingga 12.30 hari di Dewan Sultan Mizan UMT. Program ini dianjurkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar, MPP sesi 2021-2022 dan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni yang berobjektifkan untuk memberi kesedaran kepada para peserta tentang ilmu intelektual Muslim Asia Tenggara dan untuk menarik minat para peserta tentang sejarah Islam di Asia Tenggara. Aktiviti komunikasi yang kedua saya sertai ialah Talk E-Sport on Youth yang dianjurkan pada 24 Januari 2023 pada jam 8 hingga 10 malam di laman Webex Meeting dan Facebook. Program ini dianjurkan oleh Kelab E-Sport UMT dan berobjektifkan untuk memupuk kerjasama dan sekaligus mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara pelajar Universiti Malaysia Terengganu yang berada di dalam kampus maupun sekitar kampus serta orang awam. Untuk elemen keusahawanan pula, aktiviti pertama yang saya sertai ialah Pocket Talk Keusahawanan Alumni, Mindset Usahawan Berjaya yang dianjurkan oleh Kelab My Agrosis dengan kerjasama Pusat Keusahawanan dan Kerjaya CEC Universiti Malaysia Terengganu yang bertarikh 17 Disember 2022 pada jam 8.30 hingga 11 malam bertempat di Sanggar Siswa UMT. Dua objektif utama bagi program ini ialah untuk memberi peluang badan-badan pelajar mendampingi alumni yang telah berjaya dalam bidang keusahawanan dan meneliti dan mencari bakat keusahawanan pelajar yang berpotensi sebagai usahawan. Aktiviti terakhir yang saya sertai ialah Reinventing the Future of Work yang dianjurkan oleh Marketing Club Marsi Universiti Malaysia Terengganu pada 23 Disember 2022 pada jam 10 hingga 11.30 pagi di aplikasi Cisco Webex. Objektif utama program ini adalah untuk memberi peluang kepada para pelajar dalam mengenali alam pekerjaan dan membuka minda pelajar tentang kemahiran bekerja dan sebagai usahawan yang berjaya. Berikut adalah bukti-bukti gambar yang saya perolehi sepanjang menyertai program-program yang dinyatakan tadi. Sekarang saya akan teruskan dengan komponen konservasi. Langkah-langkahnya seperti berikut. Langkah pertama adalah penyediaan bahan. Antara bahan yang diperlukan adalah bin kompos yang terdiri daripada ruang kumpul cecair, fermentor yang ditebuk lubang dan penutup.
Selain itu, gula merah, sisa dapur, bekas dan tanah juga diperlukan. Seterusnya ialah saya melakukan proses fermentasi. Langkah pertama adalah penyediaan bahan. Antara bahan yang diperlukan adalah bin kompos yang terdiri daripada ruang kumpul cecair, fermentor yang ditebuk lubang dan penutup. Selain itu, gula merah, sisa dapur, bekas dan tanah juga diperlukan. Seterusnya ialah saya melakukan proses fermentasi. Langkah pertama, campurkan dan gaulkan kesemua sisa makanan ke dalam satu bekas. Langkah kedua, taburkan sedikit biokatalis iaitu gula merah pada dasar fermentor. Kemudian, masukkan sisa makanan yang dicampur tadi ke dalam fermentor. Kemudian, ulang langkah kedua dan ketiga sehingga memenuhi ruang fermentor. Taburkan biokatalis iaitu gula merah pada lapisan atas sisa makanan sekurang-kurangnya segenggam. Kemudian, mampakkan kompos bagi menghilangkan ruang udara. Akhir sekali, tutup kompos bin sehingga rapat dan kemas supaya dapat menghalang udara luar daripada masuk dan mengganggu proses fermentasi. Selepas 1 minggu, saya teruskan dengan proses pematangan sisa. Langkah pertama, masukkan 1 lapisan tanah ke dalam bekas ataupun pasu sebanyak 2 inci. Kemudian, masukkan 1 lapisan kompos ke dalam bekas yang sama. Ratakan sisa kompos tadi. Akhiri langkah dengan tambah tanah. Tempoh pematangan ialah 2 minggu di mana semua sisa akan hancur. Kemudian kita boleh teruskan dengan penanaman pokok.